Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Allahumma hdina bil huda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa wa ansar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatilu fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi'ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah yang hormati lai kasihi Tuan Pengurusi, Tuan Imam seluruh ahli lejatan kuasa Baitullah, para jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, perjuangan aula kita pastilah yang bila kita sebut solat tidak lain tidak bukan mestilah kita kena jaga kualiti yang dikatakan ya Rasulullah bersabda wa innama yuktabu lil 'abdi min salatin biqadri ma aqala minha. Sesungguhnya solat yang kita dirikan kesempurnaannya dia akan diberi ganjaran besar oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keadilan Allah. Sebab itu solat merupakan tuntutan hak semua yang bersyahadah, maka tidak ada pilihan. Cuma kelonggaran rukhsah tu beza sikit lelaki dan wanita, perempuan kita cukup mendetail yang dikatakan wajib aula. Dalam perang pun kita kena solat. Kalau pakai akal kita tak patut lah perang, nanti dah habis perang apa salah dah pakai akal tuan. Tapi inilah kalau kita mendalami menghayati nak jaga tuan sebab Allah yang punya. Yalah. La mawjud illallah. Yang bagi perang tu siapa tuan? Allah kan? Apa juga yang berlaku? La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tadi saya baca dah lupa nak cepat. Zikir Nabi Khidir dah. Tak sempat dah. Bismillah masya-Allah dah baca kan? Jadi dah sempat tuan-tuan nak mengejar waktu benar. Saya pun tadi tak sempat solat sunat. Mak dia ada. Jam hujan di sini dah. Memang sana pun hujan di asbab lah. Selalu ustaz-ustaz itulah ilmu dia. Jam. Cepat datang ustaz sikit dah tahu jam ya. Biasa kan. Tapi tuan-tuan yang penting
kita gunakan sebaik mungkin lah. Itu namanya saya dah bincang pada tuan dulu tentang wajib saya tuan ikut apa? Model laukana bainana ya Habib Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib. Nak ikut Allah, kita tak nampak Allah tak? Maka Allah datangkan model. Habis Ustaz, Rasulullah dah tak ada. Yalah, itulah untung kita. Tak ada Rasulullah, kesempurnaan khatam 30 juzuk Al-Quran. Siapa yang bawa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi pandu daripada Allah. Kemudian hadis mutabar, apa juga merupakan asas yang saya tuan-tuan wajib ikut. Itulah yang dikatakan Quran bergerak, khuluqul azim, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis mutabar. Maka sampai tahap kita bincang solat pun adalah asasnya sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Bagaimana penghayatan tuan-tuan? Tuan-tuan pernah renung-renung. Saya begitu tuan-tuan. Agaknya kalau Rasulullah solat, sama tak yang kita solat? Tu belum cerita rohaniah. Kita bincang bab rohaniah. Baru jasmaniah pun kita dah kata Tuan Haji out. Tak tahulah. Saya tak out je lah. Saya nak ikut Rasulullah. Tapi tak betul tuan-tuan, belum betul lah. Nak ikut Rasulullah, mutabarnya angkat takbir tu niat. Memang seluruh kita nak ikut seperti mana hadis mutabar, hadis sahih tadi. Ulama kata wajib. Kasat di hati nak ikut Rasul. Bukan nak ikut kan dulu kata Datuk Hasan Zandin, nak ikut siapa? Nak ikut suka hati aku lah. Kita tak, kita nak ikut Rasul sebab hadis mutabar sahih. Dan lagi sahih pula tuan-tuan, suatu ibadah yang istimewa. Ni bulan 3 bulan lagi, 2 bulan lagi lebih kurang lah. Menceritakan Isra' Mi'raj. Bayangkan tuan-tuan, perjalanan Isra' Mi'raj, bagaimana Rasulullah pergi menghadap untuk dapatkan sebagai ijazah lah. Dapat terus direct daripada yang maha, segala maha. Bayangkan, kenapa yang lain tidak melalui Jibril? Sampai Jibril pun tak boleh pergi ikut Rasulullah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar. Hebat kita dapat solat tuan. Tapi kita rasa tak hebat tuan. Tapi sama-sama lah tuan-tuan. Begitulah saya tuan-tuan. Nak kena latih. Tahu. Tapi nak kena hayati, kena buat. Tak ada siapa boleh tolong kita tuan-tuan sampai saat besok dan kita akan sedar hakikat kullu nafsin za'iqatul maut. Sampai saat sakarat itu dipamerkan, begini rupanya aku main-main solat pun aku cincai-cincai. Bila Allah pamerkan, sedangkan kita masa itu penuh khatam haqqul yaqin, rupanya dunia tertipu aku. Nampakkan Allah, nampakkan alam akhirat yang selama ni aku duk mengaji. Wajib yakin, wajib percaya ialah Allahu Akbar, as-salatu mi'raji al-mu'min. Solat bagi mukmin kita Rasulullah, mereka sedang mi'raj. Mana kita kena bawa diri dalam perjalanan mi'raj Rasul. Bagaimana alam kubur yang tak nampak. Itu maksudnya kata ulama, alam yang tak nampak tapi kita yakin. Alam kematian kita yakin. Berpisah nyawa, kata orang Melayu dah, dari jasad. Maka kita akan berpindahlah bumi dan alam ghaib, alam ruh. Kita yakin alam ruh ada kan? Mak ayah kita dah macam saya dah, mak ayah dah tak ada, dah pergi. Kerana saya yakin itulah saya tak, insya-Allah saya tak akan tinggal untuk doa pada ibu dan ayah. Ya Allah, ampunlah dosa bapa aku ya Allah. Dulu aku tak meraihkan dia mengikut syariat sempurna. Dulu tak ambil berat. Bila dah kita jadi bapa, baru hantar kata orang tu ada. Bila anak tak ambil berat kita macam tadi, baru jawapan sempurna. Tapi sayang, mak bapak dah tak ada. Nak postan balik tak boleh dah. Tuan-tuan, begitulah umpama saya dan tuan-tuan akan balik menghadap Allah. Solat yang sudah dijadikan asas, yang disebut kepala, dia punya yang sebenarnya Rasulullah menyebut, dia punya inna solat yang apa? Allah SWT antaranya yang dalam tabar hadis ada Rasulullah ada menyebut apa? Man talaqas salat muta'ammidan faqad kafara jahara. Barang siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, saja tak ada apa, malah aku solat lah dalam khasat hati, malah aku layan. Habis dah tuan.
lingkup kata orang Melayu lah. Tapi kita wasangka baiklah dah rakan kita yang tak solat tu bukan dia nak menolak hakikat, kerana malah diganggu oleh syaitan, letih, tak solat. Ada tak tuan-tuan? Masa bujang dulu. Tuan-tuan, cuma kita tak tolak hakikat hukum, tidak. Kita terima lah besok. Satu solat digodam oleh malaikat berapa tahun tuan-tuan? Itu panjang cerita bab hukum hakam pula. Inilah surah saya baca tadi pun surah apa tuan? Surah At-Taubah. Kerana awal-awal tahun ni dah kita meraihkanlah, ulama kata tak salah meraihkan awal tahun Masihi. Dia juga adalah tahun yang Allah ciptakan, tahun yang kita pun daftar di bawah Masihi kan. Jadi pakai agak mana ikut mana? Ikut hijrah Masihi. Ulama kata tak salah, cuma awalnya hijrah lah kan tuan. Maka dan Masihi juga adalah awal Januari itu ada kelahiran Nabi Isa, antaranya Nabi yang popular, kebanggaan kita lah tuan-tuan. Nabi Isa itu Nabi kita. Cuma sayangnya kita tak dapat panduan kitab muktabar kerana dia telah diceplak oleh ahlul kitab, mereka-mereka yang kupu dunia, ya tak? Tuan-tuan, kita hari ini pun tuan-tuan banyak juga khuluqul azim, akhlak-akhlak ulama-ulama yang tak dapat kita raikan. Kenapa? Kupu dunia. Patutnya kalau kita ramai ulama, tak kira lah ulama muda kalau tua, asalkan dia ulama yang khatam dengan ilmu yang sempurna, dah ada profesor, dah ada dia punya makam, dia doktor hebat mengaji kita. Patutnya kita nampak dia, masya-Allah, kita boleh ikut semua gerak laku dia, dah menjadi model pada kita dan anak-anak kita. Bagaimana dia makan, bagaimana dia bergerak, bagaimana sifat khuluqul akhlak tuan-tuan. Patutnya itu je tak? Berapa banyak tuan dari Malaysia ni yang title yang saya kenal tu, yang saya sebut termasuk anak saya kan, belajar daripada tadika, masuk sekolah semua saya hantar ikut sekolah, dia punya Islamic study, akhirnya masuk Universiti Islam. Nah, Universiti Islam antarabangsa je tadi. Dah dapat ijazah lagi tuan. Tapi pangan, amal, faham tak? Semua kita doa lah. Kita akui zaman kita makin mencabar, doa, dunia di depan mata dah. Tekan-tekan dah mula dunia ganggu kita dah. Handphone ni dah macam-macam dunia. Tengok orang bersetubuh dia dah, handphone dah. Allah kan. Kita nak larang anak tuan, tak bagi handphone anak kecil-kecil tuan. Apalagi anak-anak kita dah cerdik-cerdik, dia satu, dia dua. Tuan-tuan tengok tu, saya sebut atas dia, saya sebutlah kenalkan. Dulu saya ada kutip ilmu tuan-tuan kan. Kalau tuan-tuan ingat dia punya apa? Iwan, ingat tak yang Kelang dulu kan? Saya ingat dia datang baca Quran Allah baru kat sini. Budak kecil dia kata dari Kelang tu, dia pergi mengajar, saya jumpa. Dia antara zaman apa? Tak sekolah. Mak bapak duk sibuk, tak dapat hantar sekolah, berhambat dia 3. Maka alhamdulillah dia cenderung nak ikut, pujuk-pujuk dia ikut saya di sekolah Mahat Hafiz, di sekolah kecil. Itulah bapak ada belakang tu, baju merah kan. Saya dah sebut dia tak apa, dia kata dia nak U-turn balik, yang lepas lah. Ditonton bagi semangat kan, doakan. Kemudian semua ni adalah rakan-rakan untuk kita ke syurga Allah tuan. Yakinlah, apa nak masuk syurga kan neraka bang. Syurga lah. Tak tanya lah. Kan ditanya apek kat luar pun lu mau pergi syurga kan neraka. Siap-siap dia buat penumbuk kita dah. Lu ingat dulu seorang lah mau masuk syurga dah. Cuma cermin-cermin lah diri dah. Kata apa? Haji Nisa dah. Tengoklah diri kita, cuba perbetulkan, tingkatkan amal. Yang lepas menjadi sebagai sempadan yang tak baik untuk kita terus jadikan At-Taubah. Saya baca tadi surah At-Taubah saja saya tanya untuk sama-sama kita renungi, untuk kita bincangkan tentang solat khusyuk kita, dan dia tak lari pada hakikat. Taubat wajib kalau kita nak khusyuk. Sebab kita ni apa hak kita tuan? Sama kita di akhir zaman ni, kalau kita berani menabik dada kita ni bersih hati,
Jangan kata bersih hati lah. Anggota kita pun tak bersih. Faham tak? Apalagi kalbun, hati yang nak dijaga. Tuan Allah bukan senang. Orang berilmu cara ilmu, orang yang jahil cara jahil, orang kaya cara kaya lah. Orang miskin cara miskin. Diuji dengan hubung dunia, cinta dunia yang menyebabkan tuan-tuan suka atau tidak. Hari ini tuan-tuan tanya, bila saya tempat dunia mengeluh masa suntuk, masa pendek, betul tak? Saya tanya tuan-tuan, takkan tuan-tuan tak buat kajian? Saya pada kecil dulu saya tengok jam tak berubah 24 jam. Kenapa kita kata masa tak cukup? Tapi bila kita ambil sikap cerita bab khusyuk, itulah nama dia ilmu Allah yang Allah pamerkan untuk kita orang beriman takwa, yang kita disebut sebagai barakah. Barakah tu nampak tak? Kalau gagang saya umur 60-70 lah, takkan tak ingat dulu orang dulu dia suka benar mengingatkan kita takwa nak asalkan hidup kita berkat. Betul tak? Berkat. Barakah tu daripada Allah yang dikatakan kuasa hak mutlak, yang dikatakan Nurullah, yang dikatakan pemandu daripada Allah, yang kita diminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan-jalan yang kau ridai ya Allah, tunjuk ya Allah. Kita meraba-raba dalam gelap kerana hati kita gelap. Ya, mata kita tuan-tuan yang kita nampak dunia, akhirat nampak apa? Inilah orang-orang dulu hebat. Dia Allahu Akbar, Alhamdulillah, terus nampak alam akhirat. Sebut Alhamdulillah, puji untuk apa? Untuk yang tak nampak. Betul tak? Alhamdulillah Rabbil Alamin, seterusnya tuan. Semua dia gambar, dia rasai nikmat-nikmat yang dikatakan alam Mi'raji tadi ya. Mi'raj. Tuan, kita Alhamdulillah sangat agung, bagus, agung bau. Duk tengok dunia ya. Boleh tahan ya kalau duk ingat agung baru, yang baru kan. Kalau duk ingat bisnes lagi kan kabut dah. Ini antara sama-sama kita tingkatkan. Sebab tu saya baca tadi surah Taubah, Allah menjadikan semangat bagi kita, suntikkan semangat pada saya dan tuan-tuan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kami membeli daripada kamu, kata Allah, wahai orang beriman, pada diri dan harta kamu, dan kami bayar dengan syurgaku, kata Allah. Direct kan? Cuma nak fahamlah, beli diri dan harta. Dua benda yang dulu pun saya sentuh sikit, tak apa, kita peringat untuk menghayati. Bila sebut khusyuk, dia ada kaitan besar dalam sini tuan. Apa dia tuan? Pada diri dan harta kamu. Sebut harta, saya kira tuan-tuan cepat faham. Harta itu adalah yang tuan-tuan nampak dipamerkan. Itu adalah harta. Ada tuan-tuan kalau ada apa? Tu siapa yang dulu apa? Dia share beli frame ni kan? Tu harta. Untunglah wakaf. Ada harta dia wakaf pula. Masya-Allah. Ataupun tuan-tuan kipas. Apa saja tu harta. Ulama kata harta termasuk pada diri kita yang tuan-tuan nampak jasad ni. Betul tak? Harta. Sebab harta tu terdiri pada turab, tanah. Faham tak? Kita dari apa? Tanah kan? Kita ulang, mengingatkan, mengenal diri. Tak buat, tak pergi kan? Untuk menghayati, bila cerita bab khusyuk, dia balik kepada mesti mengenal diri. Kalau tak kenal diri, macam-macam nak khusyuk. Sampai saya tengok zaman-zaman kita kecil-kecil dulu, saya berkawan dengan tokoh-tokoh Cina kan. Dia punya apa? Tak kenal diri dia. Dia cari duit setengah mati. Sayang, kedekut nak mampus. Dulu-dulu kan. Pakai seluar pendek, pakai t-shirt. Makan pun kedekut, tapi pandai cari duit. Ini saya tengok dululah. Zaman saya kecil-kecil dulu, sekolah. Sekolah rendah dulu kan. Campur. Tengok. Oh, bila kita dah faham sikit, betul lah dia jimat orang dulu dah. Beli harta, beli kumpul, dia punya harta banyak, bank duit banyak, tapi makan pun dia jimat. Tak macam sekarang lah. Sekarang dah berubah banyak lah tuan. Bila dia dulu kita kata mampu ya lah, Cina dah. Bila dia mampu, dapatkan anak pinak dia habis. Di manakah diri dia yang selama ini dia berkorban di dunia?
Faham tak? Kita jangan jadi macam tu. Kita boleh carilah berapa banyak dunia ni, tapi kita bawa untuk akhirat. Yang kita dengar cerita pada sahabat-sahabat tidak berkorban apa saja tuan, harta dan seluruh yang basic pada dia, lebih hijrah tuan-tuan, berkorban untuk Allah. Tentulah kalau wanita sirah yang cukup cemerlang, sebab tuan perempuan ni panjang nak cerita kehebatan mereka yang mereka miliki kan. Sebab tu Tuhan bagi mereka mempunyai kekuatan basic, nafsu mereka lebih tinggi daripada lelaki, betul tak? Tapi akal setengah pada lelaki. Tuhan Rasulullah sebutkan akal wanita tu, sebab tu kita perlukan wanita dua persaksian, kita lelaki satu. Faham kan? Nak cerita, sebab tu mereka berkorban, susah payah bekerja. Salah seorang adalah isteri Rasul sendiri yang mula-mula yang menjadi model. Itu Siti Khadijah, jutawan mainland air masa itu, kaum Quraisy. Tengok, dia berkorban. Akhirnya bila dia dapat hidayah sebagai orang yang meraihkan syahadah awal daripada suami dia, maka dia berkorban untuk Islam. Ini sebab sebenarnya semua Allah nak jadikan asbab, tuan. Cuba Rasulullah tak jumpa Siti Khadijah. Lain cerita, seolah-olah lah, tapi tidak, Allah jadikan asbab. Siti Khadijah sedang menunggu jutawan, dan dia mendidik datangnya daripada seorang suami yang juga faqih dengan perniagaan. Cuma dia tak bawa jutawan dalam poket, betul tak? Ketika dia berjuang bersama siapa? Bapa saudara dia Abdul Muttalib, tak? Abu Talib, tak? Faham kan? Jutawan kan? Tapi dia tak masuk poket. Dia berjuang bersama pakcik dia tu, meraihkan perniagaan yang hebat, tapi untuk masyarakat. Sebab tu sayang sangat masyarakat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana dia bawa infak dunia, akhlak yang baik, khuluqul azim, betul tak? Memang tuan-tuan, kalau di dunia kita pun sama. Tuan-tuan pergi duduk tengah Kuala Lumpur, tuan-tuan duit banyak, tuan-tuan bagi sokongan kewangan pada masyarakat, kemudian tuan-tuan tak menipu, tuan-tuan jujur, tak? Tuan-tuan sanggup, tak apalah, Mat, engkau tak ada duit, ambil lah. Walaupun aku ada RM10, aku bagi RM11. RM11 tak betul lah. RM9, RM9. Dia tinggal RM1. Rasulullah kan? Kan kita mengaji saja, saya nak ingatkan tentang kaitan bagaimana untuk kita raihkan semangat sebagai apa? Wajib kita meraihkan siapa? Khuluqul azim, akhlak. Kita boleh buat tak macam tu? Boleh, tapi soalnya tak mampu. Faham tak? Apa tak boleh kan? Soalnya inilah kita duk mengaji tu. Nak bagi boleh tu. Inilah perjuangan. Seperti saya duk sebut pada Cik Jais, Bapak Iwan dekat belakang. Jangan peduli apa kata orang. Sebenarnya kita nak ikut Rasul, nak jadi macam Rasul, boleh tak? Boleh. Tetapi adat kata mana mungkin. Rasul adalah keistimewaan, kelebihan Allah yang bimbing dia. Lah tuan, paling tidak setengah pun boleh dapat dah, hebat dah, tak? Rasulullah pemurah, kita jadi pemurah. Rasulullah tak kedekut, Rasulullah tak penipu, Rasulullah berkorban apa saja, tak? Boleh tak? Saya boleh cakap lah kan, tapi nak buat, tuan-tuan, sama-sama lah kita berkongsi, tuan. Duit dalam poket dah, cari. Nanti orang nampak, nak tengok duit saya. Padahal duit tahu, duit banyak dalam poket tu. Apa salah, ambil saja, masuk tabungan. Susah, tuan, sebab kita tak terdidik. Boleh buat pun. Takut habis, cabut-cabut, nanti kena 50, mampu ya. Ni, syaitan nafsu kita ganggu, tuan. Tak, kalau kita lillah ta'ala tak, kita duit tak poket macam saya ni, contohnya. Saya tahu ni, ada beberapa, ambil aja, masuk lillah ta'ala tak. Masuk hati Allah Akbar. Tadi ada RM100 mampu kalau masuk hilang kosok, dia ingat tu. Contoh tuan. Kita boleh buat, tapi nak kena didik. Allah kan semua daripada Allah. Kalau Allah yang menentukan nilai rezeki kita pegang tadi, Allah tahu. Dia bagi kena RM100, kita akan dapat RM10,000 ganti.
Syarat. Ini aku syok kan, syarat ni nak jaga ni hati. Boleh tak? Saya boleh cakap tuan, tapi saya cakap tak mampu macam tu tuan. Tapi hati nak. Janji Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Banyak masjid-masjid bubuk pamerkan ayat-ayat 1000 dinar ada. Takkan tipu. Barang siapa bertakwa. Takwa tadi inilah salah satu tuan. Yakin dengan hak Allah, sebab duit itu Allah yang bagi kan. Tuan-tuan balik pada pangkal tadi, di mana tadi tuan-tuan kita bincang untuk kita jadikan taubah. Yang Allah kata, kami membeli daripada kamu orang mukmin pada diri dan harta kamu. Maka tadi kita sebut harta, tuan-tuan dan saya tentu faham harta apa yang kita lihat semua. Dan ulama kata pada diri kamu. Itu harta. Harta daripada turab. Faham tak? Kipas tu jadi berapa? Tanah kan? Abang pening juga. Unsur tanah, besi ke? Faham tak? Dalam tanah kita semua, emas ada, besi ada, berlian ada, angin ada, betul tak? Itu maksudnya tanah. Faham tak? Sebab tu tanah ni hebat. Kita mati nak masuk mana? Dalam tanah kan? Hancur menjadi wang hasil balik asal. Okey, selesai, kita faham. Itu harta kita yang Allah sebut dalam Quran At-Taubah 111 tadi. Maka pada diri kamu, inilah ulama bahas, pada diri kamu, kamu diciptakan yang tidak akan binasa sampai bila-bila. Itulah diri kamu yang saya sebut dalam antaranya ayat surah Al-A'raf 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah jadikan kita ruh, nurullah, daripada ruh tadi adalah daripada nur, cahaya lah kan. Maka itulah kita bermula di alam ruh. Ingat tuan, tak kita ke ustaz, kita bincang begini, kita mudah ingat untuk kita nak raikan diri kita ketika solat. Sedar diri kita, saya dan tuan, yang ada dua modal kepada kita. Modal satu, persaksian kita yang kata orang Melayu tidak akan binasa sampai bila-bila. Kalau masuk neraka pun akan hancur jadi balik semula. Tersiksa, na'udzubillah. Takut tuan? Allah. Tuan-tuan pun selalu mungkin selalu dengar cerita bagaimana perjalanan sirah ahli-ahli neraka kan. Disiksa, cantum balik. Allah tuan. Kalau dah disiksa, katalah dah kita habis maksimum sakit, kemudian habis, tak apa ya, ada ya peluang tak? Minta datang balik, menjelma balik jasad, disiksa semula, dibakar, disiksa, Masya Allah. Itulah yang nilai kita, yang asal kita daripada roh kita tadi. Dan kita pun indahnya tuan-tuan, daripada roh Allah nak uji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka Allah masukkan kita dalam turab tanah tadi yang saya sebut sebagai jasad yang kita miliki. Ada tak roh pada tuan-tuan? Malam tadi tuan-tuan tidur, ada tanya isteri kita, malam ada cicit gaib, dia semalam dia tidur saya dekat rumah saya di Seri Gombak. Dia kata, Ustaz, semalam saya azan Ustaz. Ini tak tahu dia tipu saya, tipulah tuan-tuan kan. Tapi nasib baik saya tidur dalam bilik Ustaz. Saya betul-betul azan Ustaz. Bila anak saya dimasuk oleh syaitan. Saya nak hambat syaitan keluar, saya azan. Saya sedar-sedar saya tengah duduk azan. Ini benar, kalau ikut dia cerita tu, benda yang realiti. Tadi dia tidur, roh kan. Bila dia sedar, penat dia duduk azan. Roh masuk balik ke jasad. Itu apa ada pengalaman kan. Dia hambat dia, harimau kan, lari tengah mati je dah. Bila jasad masuk, roh masuk dalam jasad, faham kan? Jadi sajalah saya tak ingat ni, saya pun gitu kan. Pengalaman kita masih semua boleh kata ada lah. Tak, mimpi. Mimpi benar. Tapi dalam dua suasana berbeza. Satu di dalam alam roh, pergi sampai ke Mekah lah. Tiba-tiba masuk balik. Itu cerita apa?
arwah Tugu kita Ustaz Harudin sedang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba bini dia gerak roh masuk balik semula. Geram benar dia dengan isteri dia kata. Tengah duk meraihkan majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Roh masuk, terputuslah. Yang kata mimpi roh tadi. Faham tak? Itulah umpama yang tuan-tuan boleh rasai. Kita akan hidup di alam roh dan akan kembalikan alam roh. Kalau diseksa, disakiti, sakit, benar-benar sakit. Tapi dalam bentuk roh, kembali ke roh matullah. Malah yang disebut dalam hadis, mereka roh ni melihat lebih terang daripada ketika di dunia dulu. Roh yang telah meninggal, bawa usung ke nak masuk kubur, dia nampak semua tuan-tuan terang benderang. Itulah contoh kita ketiga mimpi tadi lah. Kita boleh pergi jauh mana pun boleh pergi sebab roh daripada nur cahaya. Faham tak? Boleh faham tak? Jangan pening. Saya ambil contoh macam handphone lah. Tak pelik tuan-tuan. Yalah, tekan dia zoom sampai ke Obama. Boleh bercakap dengan Obama. Tengok gambar dia lagi. Dia duduk kat London kan? Betul tak? Itulah nama nur cahaya. Turap kita tak boleh. Betul tak? Ni tanah kan? Nak kena bawa dia naik kapal terbang. Tidak? Kalau nak cepat juga kan? Tu pun kurang-kurang makan masa sejam 2 jam tak? Tapi kalau cahaya, inilah sedar diri kita. Kita ada 2 elemen pada diri kita. Satu roh dan jasad. Roh inilah yang Allah cerita dalam surah Al-A'raf 172 saya baca tadi. Tuan-tuan percaya tak? Bang, percaya tak? Jangan bang. Ya Ustaz, mesti percaya. Al-Quran, Allah yang beritahu. Betul? Betul kan? Cuma pasal kita tak berapa nak lambat kan. Malah Allah beritahu sami'na wa ata'na. Walaupun akal tak boleh terima. Itulah cerita kan. Itu cerita nombor 2 kata Melayu dah. Allah beritahu jazam kita Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni Isra' Mi'raj pula. Lagi mampu kita nak fikir tak? Isra' Mi'raj, tidak. Tapi kerana kita, inilah nikmat iman dan Islam yang kita dapat dengan begitu indah. Saya dengar sikit tadi petang tadi sebelum ke sini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar Radio Hakim ni kan, sahabat kita yang ma'alaf kan, baru masuk Islam kan, dia menceritakan sebelum Islam dan setelah Islam. Tapi dia nampak cukup semangat betul tuan-tuan. Itulah tuan-tuan, orang yang di luar kotak sebelum Islam, mereka menempuh cara bukan Islam, tapi bila mereka dapat hidayah, mereka nampak kebenaran Islam. Subhanallah, indahnya syariatnya Allah pamerkan kepada kita. Mereka lebih semangat, mereka lebih nampak keyakinan. Kita bukan kata tak yakin, tapi tuan-tuan jawab sendirilah. Tak kata tak yakin, macam saya sebut tadi lah. Nak kata, ya kau Ustaz, tak wani tak Al-Quran. Tapi pangai kita, amalan kita, faham kan? Sama-sama kita tingkatkan. Inilah antara yang sikit-sikit saya suntik kaitan dengan solat khusyuk kita bincang tu, dengan surah At-Taubah yang Allah bagi tahu, menyanyikan pada kita, Allah membeli pada diri kita, pada diri dan harta kita. Diri kita rohani yang kita gunakan untuk mengingat. Sebab tu kalau dalam solat, tuan-tuan wajib ingat. Dalam arti kata nawaitu. Boleh ke bang? Kejap ni datang-datang Allahu Akbar, tak ada apa nak ingat apa. Ingat tu datang dari mana? Orang Melayu kata hati. Betul lah tu. Kalbun, hati. Itulah roh. Faham tak? Sebab tu kita ni indahnya syariat Allah nak bagi keuntungan, kehebatan tuan. Tuan-tuan ingat saja, tuan-tuan dah dapat ganjaran besar. Ingat saja. Nampak? Tak payah nak kerja teruk pada. Itu orang cerdik, dia gunakan ingatan. Roh lah tu kan, peranan roh. Berzikir,
kita guna tangan nak zikir. Bolehlah tu membantu, tapi nak cerita dia daripada dalam. Kalau bahasa kita daripada mulut, tapi dalam ke mulut. Zikir qalbi, zikir sir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nampak? Roh kita lah. Sebab tu dalam pembahasan ulama, kalau mulut saja berbicara, hati bernaung di dunia, tidak ingat apa yang disebut mulut, nama dia bukan zikir. Faham tak? Kan banyak kali saya sebut tentang yang nilai Rasulullah dalam hadis kata apa? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah pandang pada ruh kita tadi, hati tadi. Allah tak pandang pada nilai jasad kita. Cuma Rasulullah menjadikan petunjuk kepada kita, jasad membantu roh. Maka datang hukum fiqh dan tasawuf. Tasawuf tu roh, hati. Fiqh tu jasad. Nampak tak? Sebab tu kita wajib jaga jasad dan roh ketika solat. Apa roh? Roh saya sebut tadi, jangan mulut berbicara, tetapi tak jaga hati. Hati kita biar merayap urusan dunia. Kita tak rasa tentang nilai yang kita ucap tadi. Macam kita sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hati duk fikir dunia. Faham kan? Mulut sebut subhanallah. Kita tak boleh tuduh lah sebab kita tak nampak. Kita kena apa pun lama kaumat, ada harapan masuk syurga. Mana kata masuk syurga apa ya? Mereka Abdullah kata tak masuk dalam senarai catatan amal. Kerana mulut berbicara, hati tak bersama. Apa lagi lah solat. Faham tak? Jadi ada perbahasan lah. Perbahasan antara fiqh dan tasawuf, ulama tasawuf dan fiqh. Jadi saya nak cakap secara umum, yang standard umum, jagalah kalbun hati, roh kita, maka jagalah jasad kita. Itu modal kita. Maka tadi ayat surah At-Taubah saya baca tadi, Allah memberi pada diri dan harta kamu. Diri kita, roh kita, apa juga kan kita nawatu niat. Sebab niat pun dah. Ni contoh niat tak? Duduk sebagai etika. Apa? Niat tak? Jadi tak niat ustaz lupa. Okey lah. Tapi tak nampak ustaz hasilnya. Kalau nampak tuan-tuan, tak sempat robot kita penuh masjid ni lah. Kalau nampak hasil benda niat jadi dah. Niat saja selungguh dia punya pahala dah, nampak penuh dah. Nampak Haji? Roh. Ni yang kita nak beri perhatian. Jaga nilai diri kita, roh Allah. Kemudian jasad perlu saya sebut tadi, panduan yang Rasulullah model kepada kita. Ulama kata menghayati kalau ahli sunnah wal jamaah, maka jagalah anggota fiqh kita, tamanina, pergerakan. Jangan saya tunjuk apa kali rupanya ramai yang masih tak berat tuan. Pasal mungkin benda tu ringan. Yalah, fiqh ni ringan kan. Faham tak? Macam sahabat saya nampak kan. Bila dia berimam, dia ikut imam, imam Allahu Akbar, imam sujud, dia pun sama-sama sujud. Imam, apa hukum? Mendahului imam. Faham tak? Ini pasal benda kecil, banyak orang tak ambil perhatian. Sama saya masjid mana tadi kemarin saya tunjuk bagaimana dalam istilah saya kata tak manina. Rupanya masih orang tak begitu serius. Dia ada kaitan dengan fiqh, anggota harta kita tadi. Jangan bergerak lebih 3 kali kita dalam syariat ahli sunnah wal jamaah. Betul tak? Tuan-tuan kadang-kadang hari Jumaat tuan-tuan boleh tengok ramai orang tak ambil perhatian. Tambah sekarang kita diuji pula dengan budaya-budaya ikut-ikut. Tuan-tuan pergi di negara Arab, dia bukan di bawah semua ahli sunnah wal jamaah. Kita tak mau bergaduh kan? Ikut syariat Imam Syafi'i kita, di bawah panduan kita, ulama kita, maka tidak boleh bergerak anggota besar lebih daripada 3 kali. Macam sekarang ni tuan, ni saya anggota besar kan, tiba-tiba datang dia punya lipas lah kan, dengan lipas. Saya pun pukul 1,
2, 3. Boleh tak? 3 boleh lagi lah. Sebab kita dengan ilmu kita kan, 1, 2. Tapi kena berhenti kan? Ini kena mengaji fiqh pula. Fiqh aulawiyat. Bagaimana menjaga rukun. Kan saya lupa tengok hari apa? Hari Jumaat kadang-kadang kan. Orang dia bangun pada rukuk, dia boleh bergerak tangan lebih pada 3 kali. Bermakna batal so. Kita mengaji apa? Boleh berturut-turut, tak boleh lebih pada 3. 1, 2. Faham tak? Sebab tu kita tengok selalu kan orang yang nak meraihkan, saya ajak baru ni kat Cik Jais kan, apabila kita jadi makmum di sebelah imam di depan, sebelah kiri, maka rakan kita masuk belah mana tuan? Dia datang di belakang. Ini imam. Ini imam kan? Ini saya makmum. Aulanya sunat lebih kurang sejengkal lah, 1 tapak ke belakang dari imam. Lebih kurang lah, tak payah tuan-tuan pergi ukur kan, agak-agak. Sama juga tuan-tuan, membuka renggangan kaki lebih kurang sejengkal. Macam ni. Jangan macam tu. Itu lah jangan makruh. Sudah melanggar apa? Sunnatul Rasul. Bahaya, tu banyak bahaya dah. Memutuskan sah. Tapi nak sebut tuan-tuan, kalau tuan-tuan datang di belakang, sekarang di imam, saya makmum di belakang, di sebelah imam, belah mana tuan-tuan? Belah kanan ke kiri? Kanan. Okey. Kalau tuan Haji datang di belakang nak masuk, nak tumpang berjemaah dengan imam tadi, tuan Haji nak masuk belah mana? Tuan Haji datang belah kanan. Belakang imam. Itu asas. Kita kalau ikut asas mutlak ya, di belakang imam. Tuan-tuan, kerana imam panduan daripada ulama menjadikan panduan kesempurnaan mendekati imam supaya kita meraihkan maklumat pada imam. Imam pun sedar dia ada makmum di sebelah dia, maka kita duduk di sebelah kanan imam. Faham tak? Ini teknologi lah. Kalau asal betul, nama makmum mesti di belakangnya imam. Imam di sini, saya di sini. Tetapi kerana kita usul kita hanya makmum seorang, maka kita nak hayati imam, imam hayati kita. Kita duduk sebelah lebih kurang sejengkal setapak kepada imam. Tapi bila imam, kalau yang ketiga, orang yang kedua nak jadi imam, makmum, maka dia datang di belakang imam. Kerja kita ini saya nampak kadang-kadang benda mudah. Mungkin dia tak mengaji fiqh, dia tak tahu apa-apa, dia duduk tegak kat tepi tu pun ada. Maka dia kena Gostan aulanya kaki orang kanan lah kan. Itu pula dia tak kanan. Kemudian satu tuan-tuan, tadi kita mengaji tadi dalam ahli sunnah wal jamaah, kita jangan lebih bergerak 3 kali berturut-turut, lebih batal. Maka boleh juga saya 1, 2, 3. Boleh kan? Tapi kalau saya bergerak 1, 2, bukan bilang belah kanan, pergerakan ni kira 1, 2, 3 kan? Saya tambah 4. Sebab kita bergerak anggota besar. Sebab tu awalnya, kalau tuan-tuan dengar dalam sirah fiqh, dia kata pergerakan kita kena berhati-hati. Sebab kita nak raikan makmum dia bersama jemaah di belakang kan. Sebab dia dah datang belah kiri kita kan, di belakang imam. Maka 1, berhentilah sekejap. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang kita bergerak tangan lagi, dah berapa anggota besar lagi. Maka berhenti sekejap ya, 1 second kan. 2. Tadi yang Fekah kata tadi, kalau kita sempurna 1, 2, itu kan ada beza kan. Semua tertib ya, takut ada anggota lain kita berserta lebih daripada 3 kali tadi. Tentulah logik akal pun betul juga. Kita bergerak macam ni, 1 dengan tangan lagi dah kan.
kita bimbang boleh mencacatkan melebihi 3 anggota besar bergerak. Boleh tak? Itu akan kena akan guru saya ingat tu belajar tu. Dia berhenti 1, 2, berhenti pun bukan lama, sekejap je. Dia punya statik berhenti, dia punya apa, tak maninak tu kan. Dia sebenarnya imam tak bergerak. Dia sebenarnya tak bergerak. Okey, tadi kan ini maaf ni kan. Ini saya sebenarnya kan. Tak betul saya. Dia sebenarnya dua gini kan. Kita masukkan. Yang ni tak bergerak, dia duduk. Itu kata dia pasal tak faham ngaji. Kalau lagi Ustaz, Ya. bila ada jemaah dia patah kan, Ya. yang sebelah tu dia rokok. Maka dia tolak. Dan memang pun kerja kita tolong menolong sebab kan saya bapa di Jitra Kedah pun saya tunjuklah teknik bagaimana sunnatul rasul dalam solat kita ni. Dia banyak tertib, ada yang wajib, ada yang harus kan, yang makruh dan halal, yang haram. Macam kata tadi, apabila dia tak menghimpit untuk membetulkan kawan yang keluar kerana injeksi tadi, apa hukumnya? Dosa lah. Makruh, bukan makruh, dosa. Sebab dia memutuskan sah, merugikan. Besok jemaah akan tuntut. Dia pada masa besok, kami dapat 1 je hari itu pergi solat berjemaah. Pasal kau punya pasal. Wahai malaikat, ambil pahala si hamba ni bagi. Itu yang cerita Rasulullah kata bergerak si di akhirat itu. Pasal ilmu lah kan. Punca ada ilmu kan, benda kecil ya. Tapi kesan pada macam tadi lah. Tuan-tuan tengok jemaah kan kita kan. Kadang-kadang benda tak ambil perhatian. Malah saya pernah tunjuk pada tuan-tuan kan. Saya tengok ustaz sendiri. Tapi tak boleh sebut ustaz mana kan. Pasal dia datang nak cepat nak kejar bersama imam kan. Dia datang Allahu Akbar. Sah tak tuan? Tadi kita mengaji apa? Tak manin lah. Mesti break. Macam mana pun nak cepat, kita kena ukur. Paling tidak berhenti takbiratul ihram. Wajib. Nampak tuan? Baru dia boleh. Tapi samalah akan datang kita akan sampai cerita apa. Ini pun saya ada kita sentuh dulu sikit bagaimana kesan daripada solat kita. Kita tidak mengarahkan khusyuk tadi kerana nak cepat. Tidak. Kita baca cepat, alhamdulillahirabbil sah kata ulama fiqh, tapi ganjaran kosong. Kita baca yang kita tahu baca. Hati kita tak relax lah kalau dia akan mengingat dunia. Sebab kita tak nak apa yang kita baca. Sedangkan kalau kita ambil, kenapa dalam istilah ahli sunnah wal jemaah kita wajib baca Fatihah didengar di telinga. Itu tujuan dia. Baru kita boleh hadir dengan kalbun. Kan dulu saya pernah cerita tuan, dulu surau Bukit Aman. Dulu kita suka bila ada program ni, tengok dia datang maklumlah, jin banyak sini kan. Datang. Di mana tuan? Mulut tak bergerak. Tuan baca apa tadi solat? Baca Fatihah lah ya tuan. Saya tengok tadi, mulut tak bergerak. Aku baca hati lah. Baca ada hati. Sah tak Pak? Kita di bawah ahli sunnah wal jemaah wajib baca dengan sir. Faham tak? Itu yang kadang-kadang kita terganggu sikit lah kan. Baca, saya pun makhluk hilang kadang-kadang terbaca. Aku kan. Nak. Ulama kata, imam tadi kata, kalaupun baca dalam keadaan suasana, katalah ni sekarang hening, kipas tak musim, kita boleh dengar kan. Tiba-tiba kipas lah, kereta bising, kita baca macam tadi, tak dengar, dikira sah. Faham tak? Mana bermaksud mesti dengan harakat mengikut tajwid. Mana boleh hang mulut senyap hang kata baca-baca, mana baca dalam hati. Itu yang tuan tu cakap tadi, dia baca dengan sah tak Pak? Ada tuan. Cuba sekali tuan-tuan maaf tuan.
yang sedihnya budak-budak yang umur 40-50 tahun. Ya, budak-budak. Kalau umur belasan tahun kita tak pelik lah tadi lah. Dia main-main budak-budak. Ni umur dah 50 tahun, 40 tahun. Cik, style pula tu. Tak sini. Tak ikut sunnah. Sunnah mana tuan? Antara dada dan apa? Mengaji pula sains. Tuan-tuan belajar sains. Ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan cucuk ni dia ada lengkung kan? Ni dada. Ni perut. Usus perut kita di sini kan? Usus besar, usus kecil. Ni dada. Nama dia dada. Itu yang khilaf dalam hadis kata letakkanlah di dada kamu. Itu perbahasan sikit kan. Maksudnya di dada antara perut dan dada. Tuan tengok gini kan? Betul tak? Ada tak? Ini kita tak maulah panjang-panjang. Cuma saya nak sebut cara umum. Senang bahasa kita umum tuan-tuan. Standard tuan-tuan tengok. Betul tak? Tak logik lah apa sini. Menyusahkan dia tak? Apakah Rasulullah solat meletak macam tu? Faham tak? Kita belajar. Lepas dia kata antara roh dan cantik lah. Cuma saya tak bahas tentang mazhab lain. Mazhab lain dia kata di bawah pusat, di atas pusat. Itu yang kita tengok di sini. Itu mazhab Hanafi, Hambali. Dia ini bukan wajib, tak boh, tak apa. Faham tak? Tapi kita nak ikut apa? Sallu kama ra'aitumuni usal Rasul, nak ikut Rasul. Rasulullah kata, solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Hari ini kita Rasulullah wafat. Kita tengok apa? Quran dan hadis. Itu yang saya kata tadi, ulama-ulama patutnya jadi model kita. Kalau untuk guru pun macam tu, anak murid macam tu terus lah. Faham tak? Ya. Maksudnya kelompok tadi macam tadi kan. Katalah jemaah tadi sahab tiba-tiba dia nak buang air emergency. Dia kostan belakang kan. Belakang depan tu dia kan. Itu atas keadaan lah. Kita atas keadaan lah. Kalau dia memerlukan terpaksa keluar ke depan lah. Kalau dia belakang kan. Maksud tadi kosong kan. Tiba-tiba maksudnya orang belakang. Kita belakang lah, kita belakang. Boleh harus. Itu kita cerdik. Dah tengok dia tak bergerak, memutuskan sah. Jangan kata macam tu tuan-tuan. Saya banyak kali kena di beberapa masjid. Saya pergi lewat masbuk kan. Saya tengok renggangan macam tu. Apa berlaku? Bagaimana memutuskan sah. Kalau dalam hadis dia kata jangan membenarkan seekor anak kambing. Itu bukan anak kambing, bapa kambing boleh masuk dah. Faham tak? Jadi mana saya pergi kan? Selit, sempit kan? Mana dalam saya tak ingat dia punya matan tadi tu, dia katakan kita mempunyai kelebihan membantu tadi ganjaran besar kerana kita menyambungkan seperti mana menyambung siratul rahim. Faham tak? Itu istimewa kita mengaji. Tapi kalau kita mengaji kita jadi macam tak syok kan? Itu bukan soal, bukan syok tak syok. Soalnya kita nak menyelamatkan jemaah yang kerana mungkin kejahilannya. Lepas tu tuan-tuan boleh cakap dia ada tu. Bang, yang saya belajar dah jadi da'i pula. Dah jadi apa? Sebagai apa? Dulu kita belajar apa? Empat sifat Rasul apa? Tabligh kan. Kita boleh sampaikan hak Allah dan Rasul. Dah dicatat sebagai dia bilang, oh ya ke? Masya Allah. Tuan-tuan dah dapat ganjaran berterusan sepanjang dia hidup. Dia membetulkan saf dengan sebab tuan-tuan tegur tadi. Tuan-tuan bayangkan. Tapi kita kadang-kadang kita orang Melayu nak kena kempen tuan. Kadang tak nampak. Pasal kalau nampak macam duit tuan-tuan senang dah tadi dah. Ganjaran itu akan bersambung sehingga dia mati. Itulah nama dia jualan langsung. Faham jualan langsung? Tuan-tuan goyang kaki tak? Lagi kawan tu dia buat kerja, tuan-tuan dapat. Sebab saya pernah masuk jualan langsung dulu. Ulun kempen, kempen dia punya. Bila dia aktif, dia bergerak, dia beli, kita dapat persenan. Kita tak buat apa.
Inilah yang asas saya pernah sebut pada tuku sokong. Dia kata betul, Rasulullah SAW jadi model pada jualan lontong pada kita, kerana dia membawa apa sudah? Mesej da'i yang membawakan kepada, itulah yang kata tabligh tadi. Aku sakum ahlikum, yang kata-kata ahli keluarga kita kan. Kita ada faham ahli keluarganya. Ahli keluarga ulama kata termasuk jemaah, tuan-tuan semua. Itu nama dia ahli keluarga kita juga. Tapi khususnya tentulah ahli rumah kita, isteri kita, anak-anak kita. Tapi anak kita pula dikembang lah. Bayangkan, abang didik anak tu buat syariat ikut sunnah betul, dia kembang lah, dia beramal, dapat ada sahab. Yang sahih itulah ulama khatam kata, daripada anak adalah anak soleh, itu adalah saham tak pernah putus. Bayangkan tuan, dia kembang pula geng dia pula, tuan. Itu jualan lontong nama dia tuan, pernah main lontong. Itu yang orang gila buat jualan lontong kan. Betul tak? Kalau tuan ada pengalaman kan, saya sempat dulu dengan yang saya pernah cerita tuan dengan sempat saya bersara sekejap. Cina kenal saya di kempen. Saya pergi rumah Mahathir masa tu, dia jadi apa ni? Ahmad Tuanku apa? Arwah. Banyaklah menteri-menteri besar ni pergi kempen RO. Zaman tahun tu belum lagi orang kenal RO, tak begitu popular. Reverse osmosis, Elken. Saya dapat naik crown manager. Dapat duit Australia, 4 tu negeri Cina cuma. Saya pergi ceramah merata, ceramah kat Korki, saya kat Terengganu, saya ingat lagi. Sonok kan? Bahasa cantiknya Islam. Rupanya Rasulullah dah lama bimbing kita sistem jualan lontong. Sistem dia tu. Kita buat, kita copyright, didik dia buat, kita dapat tak? Itulah tabligh sampai. Faham kan? Jiran tuan-tuan tu tak pernah datang berjemaah sini. Tuan-tuan usaha cari jalan. Bagaimana nak dia datang mengaji? Tuan-tuan pergi pujuk dia, bagi duit, bagi makan, bodek dia. Tiba-tiba dia datang. Dia datang betul lah, bagus. Duduk masjid, hati tenang. Dah dapat, ustaz kata duduk dalam majlis ilmu Rawdatul Jannah, dapat ganjaran percuma. Duduk aja. Yang Rasulullah kata seumpama seluruh langit dan bumi, ganjaran bagi mereka yang duduk dalam majlis ilmu. Tu belum faham lagi. Tiba-tiba dia pun terus datang mengaji. Abang yang duduk bodek dia dulu, duduk bagi dia makan free, tidak duduk rasuah dia suruh datang sini. Goyang kaki tuan-tuan. Pahala berterusan dia dapat selagi dia duduk amal. Nak pula bang, dia pun betul lah, dia pergi suruh anak dia pula, betul? Tu yang jual lontong kan, dia pecah anak dia pula. Anak dia pula datang. Abang yang tadi mula-mula tackle dia dapat nak saham. Dulu saya semangat tuan, saya cerita guru Datuk Harun Arwah, Datuk Harun dia dah lah pasang Arwah. Arwah mesin kan, dulu 2000 lebih Datuk mesin. Anak dia betul lah ayah, mesin ni ayah, ni Arwah. Dia beri sukong, ambil gambar. Bila ambil gambar tuan, Cina kan, dia promote saya. Di situ saya tak tuan popular saya tuan. Senang lah. Faham kan? Nak saja nak cerita tuan. Bila sebut dia punya sifat yang Rasulullah ajar kepada kita, salah satu tabligh tu, kenapa kita tak ambil peluang? Tabligh menyampai. Kalau kita menyampai, hanya walaupun ballighu walau ayat kata Rasulullah, sampaikan kepada aku walaupun satu ayat. Kita hanya bagi tahu pada kawan kita, jom kita pergi surau masjid. Dia pergi dengan sebab kita sampai dan dia berterusan amal. Saham kita. Inilah besok tuan-tuan akan dapat seperti sistem jualan lontong tadi. Tapi dunia sekarang tak dapat kan? Dia era. Inilah tutup aulia-aulia tuan-tuan, mereka berkorban. Ini sekarang pun banyak tuan-tuan mengajar, karang kitab, lagi apa? Mendidik, betul? Tu Toko Najis tuan-tuan tengok. Jadi mana menteri menteri apa tak? Baikkan dia jadi menteri bagus lah. Ya, menteri besar
mengajar lagi tuan-tuan. Malam bangun tahajud lagi, mendidik ahli keluarga anak tu. Anak dia sekarang tuan-tuan, 2-3 orang yang hebat-hebat kan tu. Saya ada sikit connection. Jumpa dia dulu kan. Dia karang kitab lagi, sempat lagi. Kenapa enggak? Kalau kita jadi menteri besar, pening pun dah. Tapi dia sempat pergi mengajar. Bagi cukup kepala lagi orang minta tolong bantal lagi untuk tahnik ni nak. Ni model saja saya nak cerita kebetulan nak cerita cara umum tuan, kita boleh buat. Sebab tu bermula daripada rumah tangga kita, isteri kita. Ubah perangai isteri kita daripada solat bersendirian, berjemaah di rumah. Ajak anak-anak contoh ada. Dia buat anak kita copyright tuan. Tuku angkusakum wa ahlikum. Kita tuan, hanya kita orang lelaki dia kembang. Benar tak? Tak apa lagi kita dah masuk cerita bab. Kurang-kurangnya solat kita main kepada dalam perjuangan kita bercerita bab solat tuan, dia ibu kepada ibadah. Sebab tu dalam solat aulanya tuan-tuan kita dituntut dalam hadis Rasulullah, kalau tidak kerana makhluk lain, percaya aku akan bakar rumah-rumah yang mendengar azan tanpa datang berjamaah khas pada lelaki. Nak cerita wajib kata ini yang dituntut untuk kita berjemaah. Rupanya kalau saya nak cerita ni tak cukup masuk aja. Kenapa berjemaah tadi? Kelebihan fadilah 1 dah 27 kan. Di sana kan, bukan di sini. Sini tak nampak. Di sini nampak apa? Nampak silaturahim. Tapi doanya kita buat tak buat. Inilah saya sebut beberapa masjid. Marilah kita ubah. Di tahun baru kan. Saya baca ayat taubat ni tadi. Cukuplah jadi panduan pada kita. Marilah kita jemaah berkasih sayang berjemaah. Salah satu tuan-tuan sekejap lagi kita berdiri tuan. Kita tak tahu siapa yang kosong yang paling tinggi. Tuan-tuan, tiba-tiba Tuan Haji duduk ujung sana, malaikat hafazah cantik, Tuan Haji dapat 90% kosong. Kerana Tuan Haji ni ingat apa? Ingat kematian mak ayah contohlah. Tinggi kosong dia, baca dia raih sungguh. Tinggi kosong. Saya duduk sebaris satu berjemaah dengan apa? Saf sama Tuan Haji. Saya akan duduk sibuk berfikir nak balik kampung besok macam mana, nak balik pagi ke tengah hari je lah. Kosong dah tinggal 30%. Malaikat hafazah mencantik. Kerana sempurnanya saf dicantik sama 90% dengan Tuan Haji. Itu salah satu kelebihan tuan-tuan. Kenapa dituntut berjemaah? Kerana maghfirah, kasih sayang Allah. Itulah penting tuan-tuan. Kena ikut sistem. Faham tak? Itu panjang kalau saya kata kenapa kesan-kesan, kenapa Rasulullah. Tuan-tuan, kita ambil sikit peringatan dah kita cerita Pak Sam. Kenapa Rasulullah ketika dia lari, kita sebut lari ni bahasa dia kasar sikit lah. Allah arahkan dia berhijrah daripada Mekah. Setelah dia nak dibunuh kan, maka dia transit, dia Gua Sur, maka dia turun Gua Sur, maka dia sampai Jufah, maka sampai di satu penggabungan, Allah bagi dia sedar untuk dia semangat. Tadi dah susah, dikejar nak dibunuh, duduk dalam Gua Sur, serba kekurangan tuan-tuan. Betul tak? Makanan dah kurang, badan letih. Keluar dalam kata datang ayat yang surah Allah Taala, surah Al-Kahf. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Furqan pada kamu untuk kamu apa tuan-tuan? Laksanakan hududillah. Menunaikan syariat siasat di muka bumi. Kata Allah pada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami pasti akan kembalikan kamu semula ke tempat asal kamu di Mekah, tempat lahir kamu. Rasulullah dapat ayat itu tuan. Dia terus semangat, dia bisik kepada Saidina Abu Bakar. Maka ketika itu mereka berdua sudah naik semangat baru. Kerana mereka jazam yakin yang beritahu itu adalah yang maha sempurna. Faham tak? Allah yang jazam keyakinan, tak macam kita ada. Kita Al-Quran dah sempurna. Betul kan? Mulut tak cakap, hati tu ish. Betul kan? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bertakwa dapat ganjaran yang akan Allah bagi rezeki tanpa di. Faham tak? Kita buat kisah. Maka daripada ayat tu Rasulullah terus bingkas bangun untuk menunjukkan
ke tempat tujuan Madinah. Tetapi kenapa Rasulullah tak terus di tempat Masjidil Haram, Masjid Nabawi sekarang tu? Itu tempat dia target, yang dia telah disyariatkan untuk berhenti dan berhijrah bersama dengan para sahabat di situ. Tetapi dia sampai dia Quba, pintu nak masuk ke jalan ke Madinah tadi, dia terus bina bangunan. Inilah membina masjid, tak macam tuan-tuan masjid tuan lah, dengan sekatan biasa, tapi kerana nak bina saf. Para sahabat ketika itu dia didik untuk membinakan kesempurnaan saf dan sistem imam dan saf, ketua. Dan ingat tadi ayat saya baca tadi, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad. Kami yang menurunkan Al-Quran itu, kata Allah, dan kamilah yang mensyariatkan hukum hakam di muka bumi ini. Kalau tadi hanya di Mekah 30 tahun, tabligh menyampai, tu pun nak dipancung, nak dibunuh. Ini nak suruh buat hukum hakam, nak buat undang-undang hudud. Panjang cerita. Faham tak? Balik pada kita, tengok pada kita. Sebab tu keyakinan dan amalan. Maka solat inilah salah satu natijah. Kalau saya nak cerita tu baru cerita saf, tuan. Bagaimana Rasulullah, tuan-tuan pun sedar, bagaimana para sahabat Sayyidina Ali menggunakan pedang untuk membetulkan saf. Dulu tidak ada garisan. Kita dah ada garisan string ni pun, dia bunuh belakang, kadang-kadang lebih depan. Tak faham-faham, pasal tak mahu mengaji jiran. Faham tak? Mudah kan tuan? Ya. Ada di Indonesia, sahabat saya cerita, dia ada khas pegawai masjid tu, kerja dia membetulkan saf. Dia ada satu khas jawatan itu. Kita harap akan datang kalau saya jadi Perdana Menteri tu kan. Pasal tuan, kita tak terdidik kecil, semua tertumpah. Betul tak? Sama-sama kita tolong-menolong. Saf ni bukan siapa? Bukan kita dapat macam biasa. Sebenarnya dia jauh. Tadi saya sebut tadi, silaturahim. Bukan merapatkan saf ni, menghubungkan dia punya aura. Kita ni ada aura, tuan. Semua tak nampak kan saya cerita tadi. Nurullah, cahaya daripada solat tu. As-salatu nur. Solat tu ada cahaya, kata Rasulullah, dan diangkat ke langit, disimpan sebagai persaksian untuk kesempurnaan hidup kita. Faham tak? Saham kita lah. Macam dunia simpan RM kan? Boleh kan? Kita semua akan datang kerana pukul 9 lebih kan? Tapi saya nak sebut, bila sebut saf, mainlah kita jadikan panduan saf jasmani, saf roh. Jadi kita mengerti roh ni kan? Saf rohani, jangan kita keluar nanti kita menuding jari. Dah, tak lah Imam Musa Adam dah. Dia ada yang ketua kita. Kalau kita ada tak suka pada dia, kita pergi depan dia, cerita dia, bil hikmah baik-baik. Jangan kita menuding jari di luar. Nama dia Allah tahu, malaikat tahu. Kita ni tak sempurna dalam menghayati imam tadi juga. Begitulah kita sah, tolong menolong, kasih sayang. Apalagi kalau Tuan Haji bagi saya 90% kosong. Tiba-tiba saya salam pun tak tengok muka dia. Tuan faham kan? Inilah berlaku pada kita tak faham. Lepas tu sunat tengok muka dengan kasih sayang. Oh, lama-lama jadi kasih sayang. Pertama tak dapat fadilah bersalam. Sunah Rasul bersalam tengok muka. Rasulullah kalau salam pada sahabat tu tak lepas juga. Saya tak dapat bayangkan macam mana Rasulullah salam pada sahabat. Sampai sahabat yang melepaskan. Ini hak Allah kan. Tapi nak cerita Rasulullah model untuk kita seluruh umat. Betapa Rasulullah model ni bagi kita kan. Kita kan boleh cek itu ya. Tak tengok pada muka. Pasal menyampah tengok muka ada. Minta maaf kan. Kata kita tak latih. Baiklah. Tahun awal tahun ni kita sama membetulkan saf dan kita sentuh sikit bab solat rohani. Dialah hati kita. Bagaimana kita salam tengok senyumlah dalam kasih sayang. Kalau dia ada kelemahan, maaflah. Kalau dia busuk, bagilah minyak wangi je dah. Wallahualam ummah tuan. Kerana masa agak tak diizinkan, kita semua akan datang. Boleh tuan, minta maaf lebih kurang kan. Saya tunjuk tadi itu sebagai panduan. Sama-sama kita boleh bantu rakan-rakan kita yang lain. Kerana kita